Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria. Apa khabar semua? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Kita bersyukur pada Allah SWT dapat bertemu lagi untuk kita meneruskan kuliah-kuliah ringkas kita. Mudah-mudahan dengan bertemu ni, walaupun secara maya, Allah tambah lagi ilmu kita. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu kita, bertambahlah kita kuat untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan dengan bertambah amalan kita, tambah dekat hati kita kepada Allah SWT, bertambah ketakwaan kita yang menjadi bekalan di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul yang kita sambut miladnya, maulidnya di bulan ini. Mudah-mudahan Allah layakkan kita mendapat syafaat baginda. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya berada di Villa PSB Mekah. Kita malam ni kita nak cerita sikit tentang penghayatan sembahyang. Sembahyang melahirkan peribadi agung. Tapi oleh kerana kuliah dia panjang-panjang, kita buat setakat yang kita boleh lah. Kita ambil sikit-sikit, InsyaAllah kita cuba selesaikan. Jadi tajuk untuk malam ini lah, bukan agama kalau tidak ada upacara penyembahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian, setiap agama sama ada yang hak maupun yang batil, mesti ada cara penyembahan dan upacara penyembahan, atau ada sistem peribadatan yang khusus. Agama mesti dikaitkan dengan penyembahan. Tak kira agama tu hak ke batil. Cara penyembahan itu atau cara peribadatan itu pula ada yang menjadi pokok, menjadi asas, ada yang menjadi tambahan-tambahan. Dalam Islam, ibadah tambahan itu dinamakan fadailul a'mal atau amalan yang disunatkan. Kalau sesuatu ajaran itu tidak ada cara dan upacara peribadatan atau penyembahan, ia tidak dinamakan agama atau bukan agama namanya. Adapun agama, ia mesti ada hubung kait dengan Tuhan. Agama je mesti ada hubung kait dengan Tuhan. Sama ada Tuhan yang sebenarnya, Allah SWT, maupun Tuhan yang palsu, yang lain-lain lah, atau yang dikhayalkan, direka sendiri. Jadi tak kira lah Tuhan yang macam mana, kalau kait dengan Tuhan je, itu agama. Agama mesti ada kait yang kena dengan Tuhan, Tuhan yang sebenarnya atau Tuhan ataupun yang batil. Dan ada ibadah, sesuatu ajaran yang tidak ada penyembahan atau upacara peribadatan, ia dinamakan ideologi atau ism. Isma. Ideologi atau ism ni tidak ada hubung kait dengan Tuhan. Justru itulah tidak ada penyembahan dan peribadatan dalam ajaran ideologi. Dalam ajaran ideologi khusus tu tak ada. Dia tak kena dengan Tuhan. Dia bukan agama, dia ideologi. Ideologi atau ism ni orang panggil atau orang namakan ajaran politik. Kena faham ni. Ideologi atau ism ni orang panggil atau namakan ajaran politik, bukan ajaran agama. Kerana itulah orang politik atau penganut-penganut ideologi atau ism biasanya ada pegangan agamanya untuk mengisi kekosongan jiwa mereka, sama ada agama yang hak maupun agama yang batil, kecuali orang yang berfahaman komunis. Kerana di dalam ajaran ideologinya tidak ada penyembahan kepada Tuhan. Jadi ideologi mana-mana yang lain daripada komunis ni, dia terpaksa ambil agama. Dia terpaksa ambil agama, tak kira agama apa pun, untuk mengisi kekosongan jiwanya. Kerana dalam ajaran ideologi dia tu, ajaran politik dia tak ada tentang agama, tak ada tentang Tuhan. Jadi dia menumpang yang tu. Dia bukan nak ambil satu agama tu seluruh kepercayaan agama tu, seluruh
undang-undang agama tu seluruh kita katakan tata cara agama tu, tak. Dia ambil yang bagi Tuhan tu, kerana yang lain dia ikut ideologi dia. Kecuali komunis. Komunis langsung tak percaya pada Tuhan. Baik. Dalam ajaran Islam, upacara ibadah yang pertama dan utama disebut as-salah, atau dalam bahasa Melayu dipanggil sembahyang, ialah sembahyang. Di dalam Islam, sembahyang merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din, atau kama qala Rasulullah SAW. Sembahyang dalam Islam merupakan tiang agama. Siapa yang mendirikan sembahyang, dia bukan mendirikan satu ibadah. Siapa yang mendirikan sembahyang, dia bukan mendirikan satu ibadah, tetapi dia mendirikan satu agama Islam. Rasulullah cakap ni, wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan sembahyang, dia bukan meninggalkan satu ibadah. Tuan-tuan dan puan sekalian, besarnya sembahyang ni kan. Sebab tu dia katakan ibadah yang pertama dan utama. Wa man tarakaha faqad hadamad-din, dia bukan meninggalkan satu ibadah, dia telah meruntuhkan satu agama Islam. Cemas kita kan. Jadi kena ambil berat lah sembahyang ni, kerana sembahyang tu begitu kedudukan dia. Ajaran Islam, dia ibadah dalam ajaran Islam, dia adalah ibadah yang pertama dan utama. Kena tengok diri kita ni, macam mana kita rasakan sembahyang tu dalam hati kita macam mana. Siapa yang dirikan sembahyang, dia dikira mendirikan satu agama Islam. Keseluruhannya yang agama Islam tu syumul. Siapa yang meninggalkan sembahyang, dia bukan dikira meninggalkan satu ibadah, tapi meruntuhkan satu agama Islam. Di dalam Islam, sembahyang ni adalah tiang agama seperti kita sebut tadi. Ia wajib dilakukan 5 kali dalam sehari semalam. Solat dalam Islam merupakan ibu segala ibadah yang ada dalam Islam, dan ia juga merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Ibu, dari ibu lah lahir anak-anak. Dari sembahyang lah lahir ibadah yang lain. Dari sembahyang lah ibadah yang lain dikira sebagai ibadah. Kalau tak selesai sembahyang, tak selesai yang lain tu. Ibu. Dan dia merupakan rukun Islam, salah satu rukun Islam. Rukun Islam ni ada 5. Rukun ni tiang lah. Bahkan ia adalah sebagai tiang serinya. Tiang seri ni rumah zaman dulu, sekarang dah tak ada lah. Itu tiang yang paling utama yang tengah-tengah tu, yang bergantung. Tiang-tiang lain pun semua bergantung pada dia. Tiang-tiang lain dengan alang yang gelegar dan sebagainya, semua bergantung pada tiang seri ni. Sembahyang tu tiang seri, bahkan ia adalah sebagai tiang serinya. Dalam ajaran Islam, tuan-tuan dan puan sekalian, siapa yang meninggalkan sembahyang, ibadah yang pertama dan utama ni, ia menjadi tiang yang menjadi tiang seri agama Islam ni, maka seluruh amalannya yang lain tertolak atau tidak diterima. Jadi rugi sungguhlah orang yang meninggalkan sembahyang 5 waktu. Siapa yang tinggalkan sembahyang 5 waktu, seluruh amalan yang lain tertolak, tidak diterima. Rasulullah sebut dalam satu hadis, awwalu ma yuhasabul ibadu yaumal qiyamati as-salah, fa in saluhat saluha sa'iru amalihi, fa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Awal-awal yang akan ditanya dihisap di hari akhirat kelak adalah sembahyang, amalan sembahyang. Kalau baik sembahyangnya, baiklah seluruh amalannya. Kalau sembahyangnya tak elok, fasad, sembahyangnya rosak, maka dikira rosaklah seluruh amalannya. Macam mana nak jadi elok? Hubungan dengan Allah rosak, yang lain pun dikira habis rosak. Jadi itulah yang kita nak sebutkan di
kuliah yang pertama ini, bahawa sembahyang ni adalah sangat penting, dan kita dah terangkan dalam setiap agama itu ada kait mengenai dengan Tuhan, dan dalam Islam yang paling utama sekali ibadah kepada Allah SWT ni ialah sembahyang, paling pertama dan utama, dan sangat perlulah kita ambil berat untuk supaya kita selamat di dunia, lebih-lebih lagi selamat di akhirat kelak. Setakat itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi